Assalamualaikum pagi. Pagi ni saya nak kongsikan macam mana kita nak melafazkan ucapan tasbih. Semua ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara yang pertama nak ucapkan kalimah tasbih, kita ucap dengan ucapan subhanallah. So nombor satu cara nak bertasbih, ucap subhanallah. Okey. Kelebihan tasbih. Okey, kalau tengok pada muka surat yang berikutnya, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah mengusulkan kepada para sahabat Nabi SAW. Nabi tanya, Nabi kata, kamu semua ni nak tak dapat 1000 kebaikan setiap hari? Nabi tanya kepada para sahabat, siapa hari ni yang dia boleh dapat, dia boleh buat 1000 kebaikan? Lepas tu para sahabat tanya, macam mana kami nak dapat 1000 kebaikan? Maka Nabi SAW pun mengusulkan. Nabi kata apa? Bertasbih 100 kali, maka akan ditulis dia 1000 kebaikan, ataupun dihapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Hadis riwayat Muslim. So ringkasan dia seperti inilah. So banyakkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa ucap 100 kali subhanallah, maka Allah akan bagi 2 perkara ni. Salah satu darinya, dia akan dapat 1000 kebaikan, Allah hapuskan daripadanya 1000 kesalahan. Okey, tasbih yang kedua. Tasbih yang kedua ni adalah kalimah tasbih yang diiringi dengan ucapan wa bihamdihi. Yang pertama tadi apa? Subhanallah je. Yang kedua ni adalah subhanallahi wa bihamdih. Dia ada, belakangnya ada kalimah wa bihamdih. Okey. Antara kelebihannya, sabda Nabi SAW, maukah aku beritahu kepada kamu kalimah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi tanya kepada para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kalimah yang paling dicintai oleh Allah ialah subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah dengan memujinya, dengan kepujiannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Okey, kelebihan lain kalau tuan boleh ucap banyak subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, setiap ucapan subhanallah wa bihamdihi maka akan ditanam untuknya sebuah pohon kurma di dalam syurga. Sekali sebut subhanallah bihamdihi, Allah akan tanam satu pohon kurma di dalam syurga. Lagi banyak dia sebut, lagi banyak ditanam pohon kurma di dalam syurga. Dan kalau tuan-tuan mampu mengulangi subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali, pagi 100 kali, petang dia ucap 100 kali, maka nanti di hari akhirat, kata Nabi SAW, dia membawa amal yang lebih utama daripada ucapan tasbih tu. Maksudnya nanti Nabi kata dia akan bawa nanti di akhirat dengan ganjaran yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kalau mampu 100 kali pagi, 100 kali petang. Dan ada satu lagi hadis lain, hadis riwayat Bukhari, kalau tuan-tuan mampu ucap subhanallah wa bihamdihi dalam sehari 100 kali, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, sekalipun dosa itu banyak seperti buih di lautan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, dah dapat berapa kalimah tasbih? 2. Pertama subhanallah. Yang kedua
Subhanallah wa bihamdihi. Dan kita pergi yang ketiga. Yang ketiga ni dia panjang sikit lagi. Yang ketiga ni dia gabung antara tasbih, pujian dan pengagungan. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi. Tadi kita baca nombor 2 kan? Ni ditambah sikit. Subhanallahil azim. Dia panjang lagi. Ini lafaz yang ketiga. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis ini masyhur. Ramai orang yang dah pun amalkan, teruskan mengamalkannya. Apa kelebihan dia? Ini 2 kalimah yang mudah nak sebut, nanti berat dalam timbangan. Dia akan memberatkan timbangan baik dan amat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Allah suka sangat kalau kita boleh sebut tasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Okey, lafaz yang keempat. Mari kita sama-sama mempelajari tasbih Juwairiyah radhiyallahu anha. Saya rasa tuan-tuan pun nak amalkan tasbih Juwairiyah ni. Tasbih Juwairiyah ni maksudnya tasbih yang Nabi ajar mula-mula kepada isterinya, iaitu dengan bacaan yang warna kuning tu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ni diajar oleh Nabi kepada Juwairiyah radhiyallahu anha. Okey, kalimah ni seboleh-bolehnya ulang sebanyak 3 kali. Nabi syorkan baca 3 kali. Okey, tuan-tuan boleh baca dekat situ hadis dia panjang. Hadis dia begini. Tasbih ni walaupun dia hanya baca 3 kali, ada 4 kalimah, tapi dia punya kelebihan dia boleh cover. Kalau kita zikir banyak kan, kalau kita zikir subhanallah, kita zikir banyak kita berzikir. Contohnya pagi ni lepas subuh kita duduk zikir je sampai masuknya waktu duha contohnya. Tapi zikir ni kalau kita baca dia 3 kali je, maka dia boleh menandingi zikir yang kita baca berjam-jam tu. Contohnya lepas subuh sampailah waktu duha macam pukul 8 ke, mungkin kita ambil zikir selama 2 jam. Tapi zikir ni sekejap je. Nabi sebut kepada Juwairiyah, Nabi kata, tengok Nabi kata apa? Andai kata kalimah-kalimah itu ditimbang dengan apa yang kamu ucapkan selama 1 hari, nescaya kalimah tersebut dapat mengimbangi beratnya. Maknanya Nabi nak kata, engkau baca sekejap je, tapi kelebihan dia mampu menandingi zikir yang kamu baca selama 1 hari itu. Jadi amalkan zikir Juwairiyah ni. Ataupun cara pertama macam ni. Cara pertama bacaan dia macam ni. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu ulang sebanyak 3 kali. Okey, kaedah nombor 2 yang macam ni. Tuan-tuan boleh ikut saya baca tak? Subhanallahi ada khalqihi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi zinata arshi, subhanallahi midada kalimati. Itu cara kedua. Cara ketiga yang macam ni. Ikut saya baca. Subhanallahi ada khalqi, subhanallahi ada khalqi, subhanallahi ada khalqi, subhanallahi ridha nafsi, subhanallahi ridha nafsi,
Sampailah pada hujung lah. Ini cara yang ketiga. Dapat tak? Cara satu, cara dua, cara tiga. Ia berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Okey, kita masuk kepada satu lagi bentuk tasbih. Tasbih dekat sini dia gabung antara puji-pujian dan dia gabung dengan istighfar. Ni tasbih dia gabung dengan istighfar. Okey, bacaan dia macam ni. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Zikir ni Nabi baca, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi rukuk dan ketika Nabi sujud. Nabi baca yang tu. Tetap boleh guna yang tu. Biasa kita baca subhana rabbiyal azimi. Kadang-kadang Nabi baca yang ni. Kadang-kadang kita sujud kita baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Kita boleh baca yang ni juga. Sebab itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Okey, last kali sebab kita dah nak habiskan majlis ni, maka ada satu tasbih tau. Dia panggil tasbih kafaratul majlis. Macam mana tasbihnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ni pun boleh baca. Tambah-tambah lagi kalau kita nak menutup, kita nak berpisah, kita nak berhenti daripada sesuatu perbincangan, kita boleh baca tasbih kafarah ni. Tasbih kafarah ni, tasbih penghapus dosa ni, kenapa dia panggil tasbih kafarah? Tengok dekat hujung tu ada seorang lelaki, dia kata, ya Rasulullah, engkau baca tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta ni, engkau tak pernah baca pun sebelum ni. Maka Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata zikir tu jadi apa? Kafaratun. Nampak tak perkataan? Kafaratun lima yakunu fil majlisi. Ia adalah sebagai kafarah, sebagai penebus dosa atas apa yang terjadi di majlis tersebut. Riwayat Abu Dawud. Itu orang panggil tasbih apa? Kafarah. Kafarah. Kafarah tu apa? Penebus dosa. Ialah kita tak perasan waktu kita bincang, waktu kita sembang, mungkin kita ada melakukan dosa, maka mesti ditutup dalam majlis itu dengan membaca tasbih penebus dosa. Disebabkan kita dah baca tasbih ni, maka habislah pengisian kita pada pagi ini. So kita dapat belajar apa? Ada berapa ucapan tasbih? Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Lepas tu tasbih Juwairiyah dengan 3 cara bacaan, dan adanya tasbih bersama dengan istighfar dan tasbih penutup majlis. Alhamdulillah.